Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا آتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وتمام الحديث بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة الرجال فلما صلى قال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا آتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقر فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. رواه البخاري ومسلم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pagi ini kita masih dapat meneruskan pengajian kitab kita ni, Kitab Nurul Iman min Kalabi Habibur Rahman, cahaya iman daripada kalam kasih Ar-Rahman, kitab hadis yang disusun oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Kita sampai pada hadis yang ke-8. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu anhu, yang mana maksudnya yang saya bacakan tadi. Kata Abi Qatadah, bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami tengah bersembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengar ismia jalbatal rijal, terdengar suara macam hiruk pikuk ataupun suara macam ramai orang tengah cepat-cepat nak datang sembahyang. Falamma shalla, selepas habis solat, qala ma sya'nukum, kata Rasulullah, kenapa kamu? Kenapa kamu semua? Maksudnya kenapa bising tadi masa tengah solat? Qalu ista'jalna ila salah, kata sahabat-sahabat, kami nak bersegera nak solat. Qala, kata Rasulullah SAW, fala taf'alu, jangan buat macam tu. Rasulullah kata, idza ataitumus salah, jika kamu mendatangi solat, fa'alaikum bis sakinati wal waqar, hendaklah kamu dalam keadaan tenang. Wala ta'tuha wa antum tas'aun, jangan kamu datang ke solat, kepada solat, untuk mendirikan solat dalam keadaan kamu berlari-lari. Fama adraktum fasallu, maka apa yang kalian sempat dapatkan bersama imam, fasallu, maka tunaikanlah ia. Wa ma fatakum fa'atimu, dan apa yang kalian tertinggal maka sempurnakanlah ia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Qatadah. Sebelum kita terang tentang hadis, apa yang dimaksudkan oleh hadis Rasulullah SAW ni, apa yang dikenaki oleh Rasulullah SAW daripada hadis ni. Hadisnya pendek tapi maksud dia panjang. Maksud dia yang boleh diambil pengajaran oleh kita sebagai orang Islam, tentang keadaan kita ketika hendak datang solat. Sebelum tu kita kenal dengan sahabat, iaitu Abi Qatadah. Abi Qatadah yang meriwayatkan hadis ni, dia ada terjemah rawi ataupun biodata periwayat hadis ni. Jadi Sayyidina Abu Qatadah ni nama dia Qatadah bin Nu'man bin Zaid. Dia adik kepada, saudara kepada Abi Sa'id Al-Khudri, adik-beradik. Dia ni salah satu cerita dia yang pernah terjadi. Dipanggil satu perkara pelik yang berlaku pada dia. Faqa'at ainahu yawma Uhud faraddaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa perang Uhud ni banyak berlaku benda. Perang Uhud dengan perang Badar banyak berlaku benda pelik-pelik. Jadi antara benda yang berlaku pada Sayyidina Abi Qatadah ni, tengah perang tu dia terkena apa? Tak pasti sama ada panah ataupun apa. Sampaikan kecederaan dia tu menyebabkan mata dia terkeluar daripada tempat mata ni. Dia datang kepada Nabi, mata tu tak terkeluar habis lah, maksudnya masih bersambung lagi. Dia datang kepada Nabi sambil pegang mata dia.
Datang kepada Nabi. Nabi faraddahan Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi al-karimah. Nabi ambil mata tu, tolak masuk balik. Kata Sayyidina Abi Qatadah, fakanat ahsana ainaihi. Mata yang Nabi tolak tu lepas tu jadi lebih terang daripada mata yang asal, mata yang sebelah lagi. Itu mukjizat. Banyak kalau terang tentang mukjizat Nabi yang berlaku masa perang ni, banyak. Benda-benda macam ni kalau kita dengar ni, kita betul ke? Dia tak ada betul ke? Benda tu memang ada dalam hadis. Jadi benda tu tak mustahil. Allah bagi, Allah berkuasa untuk jaga sesuatu. Allah beri keistimewaan kepada Nabi sebagai mukjizat kepada Nabi. Banyak benda yang berlaku. Salah satunya ni, ada yang sahabat yang tangan dah kena tetap, dah nak tercabut tangan tu, Rasulullah tolak balik, masuk okey balik. Orang tengok jadi macam magic pula, tapi itu mukjizat. Ni bukan magic, mukjizat. Ada seorang sahabat masa perang Badar, ni mukjizat. Dia perang sampai pedang dia patah. Ini nak tunjukkan kepada kita bahawa sahabat-sahabat bermuamalah dengan Nabi bukan dengan logik akal. Mereka bermuamalah dengan Nabi, pandang Nabi sebagai seorang Rasul, pesuruh Allah. Dan apa yang Nabi buat, Nabi tak akan buat ataupun bercakap kecuali di bawah perintah Allah Ta'ala. Dalam Quran sebut, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul tak bercakap kecuali semua tu ialah wahyu daripada Allah Ta'ala. Jadi seorang sahabat datang dengan pedang yang patah pada perang Badar. Kata, ya Rasulullah, pedang aku patah. Rasulullah terus, dia spontan, maksudnya terus ambil. Rasul tak fikir nak buat apa, nak bagi tahu aku nak buat apa. Bukan tengah perang ni, cari pedang mana. Rasulullah tu ambil kayu sebelah tu, ada ranting kayu. Rasulullah ambil, nah, perang, qatil bihadza. Rasulullah kata, perang dengan ni. Kalau kita jadi nak buat apa ranting kayu, pedang pun patah, takkan nak guna kayu kot. Sahabat tak fikir macam tu. Dia pandang tu Nabi, Rasulullah yang bagi. Jadi dia terus ambil kayu tu, terus pergi perang dengan kayu, ranting kayu tu. Bila dia pegang je, Rasulullah bagi tu, tahu pedang tu berubah jadi pedang. Ranting kayu tadi berubah jadi pedang. Dan pedang tu diberi nama oleh sahabat-sahabat Al-Aun, pertolongan Allah Ta'ala. Maksudnya benda tu tak boleh nak fikir dengan akal. Ada satu kisah, pada satu hari Rasulullah makan. Rasulullah ni suka makan bahagian kambing, kaki kambing yang paha depan. Rasulullah makan, Rasulullah minta hati zira'. Rasulullah kata, bawa datang sini kaki kambing yang paha. Tukang masak bawa, ambil daripada bekas periuk dia tu, ambil bagi Rasulullah makan. Habis satu paha, Rasulullah kata, hati zira', bawa mai lagi, bagi aku lagi paha kambing. Rasulullah makan. Kambing seekor je, jadi paha tu yang depan tu dua je lah. Seekor kambing, dua paha. Rasulullah minta lagi. Rasulullah kata, hati zira'. Tukang masak kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, seekor kambing ada dua je paha yang depan, mana ada lebih? Tu Rasulullah cakap apa? Rasulullah kata, sepatutnya kamu ambil je, jangan banyak tanya. Kata Rasulullah, kalaulah kamu terus ambil apa yang aku suruh, nescaya kamu akan dapati ada lagi paha tu. Rasulullah ambil ya. Sebab Rasulullah tak akan bercakap sia-sia. Tapi dengan sebab dia tanya itu, tak ada. Banyak benda yang berlaku apabila kita bermuamalah dengan Nabi. Kita jangan fikir logik akal. Jadi antara yang berlaku pada Sayyidina Abi Qatadah ni ialah mata dia terkeluar pada masa hari perang Uhud. Rasulullah faraddahan Nabi SAW. Rasulullah ambil dengan tangan yang mulia. Rasulullah ambil, tolak balik mata tu. Fakanat ahsana ainaihi, maka mata tu menjadi lebih terang, lebih baik daripada mata yang asal, yang sebelah lagi. Dan Sayyidina Abi Qatadah ni adalah daripada fudhalai sahabat-sahabat yang terkenal, sahabat-sahabat yang penting di sisi Nabi SAW. Dan meninggal pada tahun 23 Hijrah pada umur 65 tahun. Disembahyangkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ini sebuah sikit tentang Sayyidina Abi Qatadah. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Qatadah ni kata, pada satu hari kami tengah sembahyang, tengah solat.
Tiba-tiba tengah solat tu dengar bunyi bising, dengar macam kelang kabut orang tu berlari. Nak dengar tengah semayang tu, habis semayang tu Rasulullah tanya, "Ma sya'nukum?" Apa yang dah jadi? Apa yang berlaku dengan bunyi bising masa tengah semayang tadi? Kata sahabat-sahabat, "Ista'jalna ila solah." Kami ni nak bersegera semayang. Kita mungkin di sini tak dengar sebab kita ni masjid batu. Kalau di kampung-kampung kadang-kadang ada surau kayu. Time semayang ni tama-tama dekat rokok. Masa tengah rokok tengok orang berlari. Sebab apa? Nak dapat rakaat bersama imam. Jadi orang berlari. Kami nak bersegera, kata sahabat-sahabat, nak bersegera untuk semayang. Kata Rasulullah, "La taf'alu." Jangan kamu buat macam tu. Sebab apa? Kata Rasulullah, "Idza ataitum ila shalah fa'alaikum bis-sakinati wal waqar." Jika kamu nak datang kepada solat, hendaklah kamu dalam keadaan tenang. Jangan gepah-gepah. Fala ta'tuha wa antum tas'aun. Jangan kamu datang kepada solat dalam keadaan kamu berlari-lari. Jadi kita dapat sini huraian ataupun syarahan daripada hadis ni. Rasulullah mementingkan as-sakinah wal waqar. As-sakinah wal waqar ni maksudnya tenang. As-sakinah wal waqar kata ulama dari segi bahasanya maksudnya sama. Ada ulama kata maksud yang lain, tapi maksudnya sama di sini. Apa maksud as-sakinah wal waqar? Tenang. Maksudnya at-ta'anni fil harakat. At-ta'anni fil harakat, pergerakan tu tak gopoh-gopoh. Jalan tenang. Tenang tapi maksudnya bukan slow sangat. Kena faham di sini at-ta'anni minallah wal ajalah minasyaitan. At-ta'anni itu maksud tenang. Dia tak kalut. Ajalah isti'ajal. Gopoh-gopoh tu bersyaitan. Ketenangan itu sifat orang beriman. Orang beriman dalam keadaan apa pun dia tenang. Jadi bila nak main semayang, kenapa kita kalut? Kita kena faham sini, orang yang berlari nak semayang, sebab apa? Adakah berlari nak semayang tu sebab dia memang cintakan semayang, sampaikan dia berlari-lari nak semayang ni, teringat semayang? Sebenarnya dia berlari-lari tu sebab nak dapat rakaat. Kalau tak dapat rokok sama imam, tak dapat rakaat tu, kena tambah lagi rakaat, tambah lagi masa nak semayang, nak cepat ni. Kalau betul-betul cintakan semayang, mai sebelum imam takbir, mai daripada awal lagi, tak payah nak kalut-kalut, tak payah nak gopoh-gopoh. Jadi kata di sini as-sakinah tu maksud ta'anni fil harakat wa ijtinabul abath. Maksudnya berjalan tu dalam keadaan memang fokus nak pergi semayang, tak tengok sana, tak tengok sini. Wa raddul basar, menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan masa nak pergi semayang. Wa khafdis saut, merendahkan suara. Wa adamul iltifat, dan tidak berpaling banyak. Pergi ke semayang. Sebab tu ada Sayyidina Ali Zainal Abidin, anak kepada Sayyidina Husin. Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husin. Dia apabila nak semayang, idza qama ila shalah, apabila nak semayang tengah ambil wuduk pun, bukan nak semayang lagi, isfarra wajhu wa taghayyara launuhu, dia punya muka dia pucat. Masa ambil wuduk tu muka dah pucat lah. Nak semayang lagi pucat, warna muka dah berubah. Orang tanya, limadha ya ibni Rasulullah, kenapa berlaku begini wahai cucu Nabi, cicit Nabi ya? Sebab pasal apa yang jadi macam warna muka pun lain apa semua ni? Sayyidina Ali Zainal Abidin tanya, atadru baina yaday man aqum, kamu tahu tak depan siapa aku nak berdiri ni, maksudnya depan siapa aku nak semayang ni? Ni bukan depan raja, ni bukan depan orang, ni depan Tuhan. Jadi dia punya perasaan tu sampai membawa kepada zahir, sampai pucat. Itu orang nak semayang, nak berhadapan dengan Tuhan. Jadi kata Rasulullah, tak payah wa antum wala ta'tuha wa antum tas'au, jangan datang kepada solat dalam keadaan berlari-lari. Kita kadang-kadang kita nak rebut rakaat, nak cepatlah. Kalau kita lambat nanti tertinggal, imam dah rokok, nanti kan tambah rakaat lagi. Ada setengah orang tu dia masuk pintu, imam tengah rokok. Kalau dia berjalan sampai sebelah ni, imam dah i'tidal, terlepas rakaat tu, dia buat macam mana? Dia takbir sana, Allahu Akbar, rokok situ,
Seorang-seorang dia belakang. Lepas tu masa yang tidak nanti jalan sikit mai ke depan. Nak rebut rakaat boleh kan macam tu. Tak payah buat macam tu, terus jalan slow, terlepas rakaat tu tak apa. Yang penting dalam keadaan tenang datang untuk solat. Ni ada juga jenis tu, tapi jangan orang buat lah. Wala ta'tuha, jangan kamu datang keadaan kamu berlari. Fama adraktum ma'al imam, apa yang kamu dapat bersama imam, fasallu. Maksudnya sekarang ni baki berapa rakaat lagi, datang solat subuh tinggal satu rakaat lagi, semayang satu rakaat bersama imam. Wa ma fatakum fa'atimu, apa yang kamu terlepas, maksudnya satu rakaat yang lepas jadi fa'atimu, maka sempurnakan, ganti balik. Jangan buat setengah orang tu dia tak tahulah, mungkin tak mengaji ke ataupun dia ilmu terlebih ke macam mana, dia masuk semayang, imam dah 2 rakaat, dia semayang dulu 2 rakaat, Allah Akbar, semayang seorang-seorang dia 2 rakaat, imam kat rakaat ketiga baru dia masuk, aku ikut imam. Ada pula jenis tu. Ni semua ikut letak sendiri. Okey, ini hadis Rasulullah yang nak mengajak kita dalam bab semayang pun jangan tergopoh-gopoh. Kecuali dalam Islam ni ada beberapa benda yang kena segera. Antaranya macam kita baca hadis dulu, afdalul a'mal, perkara yang afdal di sisi Allah Ta'ala, amalan ni ialah as-salatu ala waqtiha, sembahyang apabila masuk waktunya. Apabila masuk waktu sembahyang kena bersegera sembahyang. Tapi bersegera sembahyang tu bukan bermaksud berlari-lari. Maksud bersegera ke solat tu pergi solat awal, jalan macam biasa, sembahyang bersama imam. Tapi bukan di sini juga disebut, bukan bermaksud bila orang qomat nak sembahyang dia duduk belakang relax sampai imam nak rokok ni baru dia bangun. Jangan gopoh-gopoh, kita relax. Itu masalah tu. Dah duduk depan dah, cepatlah. Dia kata qad qamatis solah, bila dah qomat dah cepat-cepat bangun lah. Bukan kena berlari, maksud dalam masjid lah. Jadi antara perkara yang perlu disegerakan, yang pertama solat bila masuk waktu, yang kedua jenazah mayat bila dah seorang tu dah meninggal kena segerakan dikebumikan, diuruskan jenazah. Yang ketiga hutang kena cepat bayar. Bila ada hutang, bila ada duit kemampuan untuk bayar, kena segera bayar. Bab hutang ni kata ada hadis Nabi juga, siapa dia berhutang dengan niat dia nak bayar balik, dia tu di bawah pertolongan Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala ambil perhatian kepada dia, Allah Ta'ala akan tolong. Tapi siapa dia yang masalah hutang ni, apabila dia berhutang dengan niat memang tak mau bayar, masa dia berhutang tu dia niat tak mau bayar, itu masalah. Sebab tu Sayyidina Aisyah sendiri pernah berhutang, sengaja berhutang, bukan tak ada duit, sengaja berhutang. Sebab apa berhutang? Sebab orang yang berhutang ni dengan niat nak bayar balik di bawah pertolongan Allah Ta'ala. Jadi aku berhutang ni supaya Allah Ta'ala sentiasa tolong aku. Dia niat macam tu. Hutang. Yang keempat, anak perempuan yang dah cukup umur kena segera dikahwinkan. Itu antara perkara-perkara yang perlu segera. Ada banyak lagi. Pengajaran pada hadis ni disebut, kata fihi irsyadun Nabi sallallahu alaihi wasallam li sahabah fi umuri dunia dinihim. Ini adalah panduan daripada Nabi kepada sahabat-sahabat, termasuk kita sekali lah, umat Nabi, dalam segala aspek agama. Apa saja, sampaikan bab lari nak pergi sembahyang tu pun Rasulullah tegur. Rasulullah betul-betul perhatikan apa-apa yang dibuat oleh sahabat-sahabat. Kalau kita tengok hadis-hadis Nabi, benda yang kecil Nabi tegur. Ada seorang sahabat tu, dia makan dengan tangan kiri, Rasulullah kata kul bi yaminik, makan dengan tangan kanan. Dia kata la astati', aku tak mampu ya Rasulullah. Aku tak mampu tu, dia kata aku tak boleh makan tangan kanan, bukan tak mampu sungguh, dia saja malas. Dia kata aku tak boleh makan tangan kanan. Rasulullah kata kul bi yaminik, dia kata la astati', aku tak boleh. Dia melawan cakap. Rasulullah kata last sekali, Rasulullah mastata'ta, okey, lepas ni tak, kau memang tak mampu nak makan. Lepas Rasulullah kata macam tu,
nak angkat tangan belah kanan tak boleh, dia lumpuh. Maksud ni bukan nak cerita tentang sahabat lawan cakap Nabi tu. Nak cerita benda makan tangan kanan, makan tangan kiri ni pun Rasulullah ambil berat. Itu apa tentang pengajaran hadis yang pertama. Yang kedua, fihi fadilatus sakinah wal waqar. Hadis ni menceritakan tentang kita hendaklah tenang dalam setiap keadaan. Bila kita tenang ni, yang ni semua tahu, bila kita tenang ni, minda fikiran kita senang nak fikir. Kalau dia main dengan kelang kabut, main dengan perasaan marah campur lagi dengan tension, semua benda nak fikir tak boleh. Jadilah buat benda-benda yang tak sepatutnya dia buat. Di sini juga disebut fihi annal ityan ila shalah yakunu bisakinati wal waqar wa adamul khabab. Itu datang kepada solat mesti dalam keadaan tenang, tanpa ada berlari-lari. Ini dalam apa-apa solat pun. Apa-apa solat pun. Sebab kalau kita pun faham, kalau kita berlari-lari ni masuk dalam sembahyang, masuk dalam sembahyang tu, Allahu akbar, nak baca Fatihah pun tak boleh. Nafas. Untuk tarik nafas. Sebab apa? Untuk berlari tadi. Nak baca Fatihah tak boleh, imam dah rukuk. Sepatutnya baca Fatihah. Jadi tak sempat semua juga. Yang ketiga, yang keempat, at-ta'anni wal ityan ila shalah bisakinati afdal min idraki shalah jami'ha. Ni benda yang kita mungkin terlepas pandang. Dia sebut sini, kita datang kepada solat dalam keadaan tenang tu lebih afdal daripada kita dapat rakaat. Kita kalau kita lari dapat rakaat bersama imam tu, tak payah tambahlah. Yang seorang lagi datang jalan slow, tenang, dia tak dapat rakaat. Dia hanya sembahyang 2 rakaat bersama imam, tapi yang rakaat yang sebelum tak dapat. Yang seorang yang lari tadi dapat 3 rakaat. Dari sini, orang yang datang dalam keadaan sakinah, tenang, itu lebih afdal daripada orang yang pergi sembahyang cepat-cepat dapat rakaat. Ni kadang-kadang kita lebih pandang, akulah lebih dapat banyak sebab aku dapat 3 rakaat, dia dapat 2 rakaatnya. Tapi kita terlepas pandang dari segi ketenangan. Kadang-kadang benda-benda amalan ni yang baik, tapi dia panggil talbisul iblis. Talbisul iblis ni, iblis hias benda yang baik tapi sebenarnya tak baik. Bukan tak baik, maksudnya keadaan tu tak sepatutnya, ada benda yang lebih baik lagi. Kadang-kadang macam contoh kita tengok time Jumaat, hari Jumaat, baiknya, benda yang baiknya ialah duduk saf pertama. Dia pun semangat nak duduk saf pertama, habis langkah, habis pala-pala orang, menyakiti orang, dia malam lambat. Aku nak duduk saf pertama, tarik bau orang buka jalan, dia nak pergi ke depan. Sebab apa nak duduk saf pertama? Dalam keadaan menyakiti orang. Talbisu iblis ni, iblis hias benda tu baik, memang baik pun, tapi iblis kata kena dapat saf pertama. Sakitkan orang pun tak apa, langkah kepala orang pun tak apa, mai duduk sini berkelahi dengan orang pula. Ni siapa duduk tempat aku ni? Ni sini memang setiap minggu aku duduk sini, berkelahi pula depan ni. Itu contoh. Banyak lagi contoh. Kadang-kadang benda tu memang baik, tapi tak sepatutnya masa tu lagi buat. Tak kena waktu. Yang kelima, fihi nahyi 'anis sa'i fil maji' ila solah. Hadis ni menerangkan adalah satu larangan, ataupun Rasulullah tak suka kepada orang yang berlari-lari untuk pergi ke sembahyang. Sebab apa? Akan beri kesan khusyuk ketika sembahyang nanti. Bila berlari itu dah kalut lah, bila masuk sembahyang ni memang tak khusyuk lah. Memang tak khusyuk. Dia jadi dengan keadaan badan dia pun tengah termengah-mengah masuk dalam solat. Jadi itu akan beri kesan kepada sembahyang. Yang keenam, kefahaman pada hadis ni, fihi an yakuna adh-dhahib ila shalah muta'addiban bi adabiha al akmalil ahwal. Hendaklah seseorang yang berjalan untuk solat itu dalam keadaan beradab, dengan adab-adab yang paling sempurna. Maksudnya orang nak pergi sembahyang, adab dia banyak. Adab berjalan, kalau kata berjalan lah, keluar dari rumah nak berjalan, adab berjalan. Yang tadi disebut tadi, raddul basar, tundukkan pandangan, tak pandang tengok orang perempuan, tengok sana, tengok sini. Benda tu semua akan beri kesan kepada sembahyang. Bila sembahyang teringat macam-macam. Lepas tu adab lagi,
tak mengangkat suara, tak menjerit, tak tak mengganggu orang di jalan. Dan juga adab juga ialah tadi sebut wa'adamul iltifat, tidak tengok sana, tidak tengok sini. Itu adab lah, adab ketika nak pergi sembahyang. Jadi dia kata sini, mestilah seseorang yang nak pergi sembahyang tu dalam keadaan beradab, dengan adab yang paling sempurna. Kalau kita pergi, contoh senang, yang duduk tengok macam-macam ni kan. Contoh orang yang tengok TV, kata ni kalau tengok TV tu 2-3 jam, kalau ni terlepas sembahyang maghrib ni, sembahyang lah, tengok sikit, tutup TV, sembahyang. Nanti lepas sembahyang nak sambung balik, tambah rancangan-rancangan yang dekat pukul 7 kan. Tengok dia khusyuk ke tak sembahyang. Sembahyang pun cepat-cepat, mesti cepat-cepat kan, nak kerja TV tu. Lepas tu memang dia akan ingat apa yang kisah lepas ni punya, lepas ni macam mana. Itu semua gangguan. Sebab tu dikatakan orang yang nak khusyuk ni, dia kena sebelum sembahyang tu dia duduk sekejap, relax dulu, tenangkan fikiran, baru takbir. Dalam ni sebut nanti. Ini sebut ayakuna zahib ila solah mutaaddiban bi adabiha alal akmalil ahwal. Mestilah orang yang nak pergi tu dalam keadaan beradab, dengan adab yang sempurna. Fihi husul fadilatus solah bi idraki juzuk minas solah wa huwa qaul jumhur. Ini hadis ni jadi dalil kepada apa yang kita dapat. Siapa yang dapat sikit sembahyang bersama imam, dia dah dapat fadilat solat jemaah. Kita kata memang dapat sikit pahala kita ni yang dapat 2 rakaat, tak samalah dengan orang sembahyang dapat sembahyang 4 rakaat pada awal. Orang tu sembahyang pada awal takbir bersama imam lagi. Jadi kita datang lambat 2 rakaat. Kita ni dapat 2 rakaat je sembahyang, tapi dapat juga pahala jemaah tu. Bukan hadis ni jadi dalil kata dapat juga pahala kelebihan jemaah. Tak sama macam orang yang sembahyang seorang diri. Lebih baik dia dapat 2 rakaat daripada dia sembahyang seorang diri. Jadi sini kita dapat pengajaran di sini. Yang bari, dia kata sini, yang bari ayyan tadhir alladhi yuridu an yusalli lahdhah ma yastahdir fiha fa innaha ta'ayyana 'ala al-khusyu' tu'inu 'ala al-khusyu' wal hudur fi shalah. Hendaklah bagi orang-orang yang nak sembahyang ni menunggu sebentar. Maksudnya yang tadhir, dia relax sekejap sebelum dia nak sembahyang. Yuridu an yusalli lahdhah, berhenti sebentar. Nak sembahyang tu relax dulu. Ingat kata aku nak sembahyang, nak buat apa? Selalunya imam akan sebut kalau di tempat-tempat orang Arab ni, dia akan sebut sembahyanglah seolah-olah sembahyang yang terakhir. Kita sembahyang tu seolah sembahyang yang terakhir. Bila sembahyang terakhir ni kira buat betul-betul lah. Ni sembahyang last ni, lepas ni mati, sembahyang betul-betul. Jadi kita tumpu fokuskan, barulah takbir. Kalau di sini kerana ia akan membantu untuk khusyuk dan hadir dalam solat. Jadi kalau kita datang dah berlari-lari nak semayang, terus takbir. Nak rokok tiba-tiba imam dah bangun, tak dapat juga rakaat. Dah tak dapat rakaat, lepas tu masuk solat dalam keadaan nafasnya dengan tak teratur, semua tu akan memberi kesan kepada khusyuk dan semayang. Okey, dari segi fiqh tentang bab masbuk dengan muwafiq, masalah orang berlari ni kan, kita bab semayang ni, apabila kita semayang, kita akan dapat rakaat tu apabila kita sempat, paling kurang pun sempat rokok bersama imam. Bila kita dah rokok dan tomak ninah, itu yang syaratnya tu, tomak ninah dalam rokok bersama imam. Maksudnya kita masuk, contoh kita dah datang, imam tengah rokok, kita Allahu Akbar, kita pun rokok dan tomak ninah. Maksudnya kita sempat tomak ninah, imam rokok, kita rokok lagi. Lepas tu imam sami Allahu liman hamidah, kita pun bangun, kita dapat rakaat tu. Itu tentang solat. Jangan silap faham. Ada orang dia Allahu Akbar, rokok, imam pun bangun, dia rokok tu dia selisih dengan imam. Maksudnya dia Allahu Akbar, imam sami Allahu liman hamidah,
Dia pun tumak ninah, seorang-seorang dia. Dia kata aku tumak ninah. Memang dia tumak ninah, tapi dia tumak ninah seorang dia, tak sama dengan imam. Dia mesti tumak ninah malik imam. Imam tumak rokok, dia pun rokok. Sempat tumak ninah. Tumak ninah ni paling kurang sekadar pendek je tumak ninah ni. Kita sebut subhanallah. Dia kata sekadar sebut subhanallah. Sebut subhanallah berapa saat? 2 saat. 2 saat subhanallah. 2 saat kot. 2 saat je lah. Tapi apa maksud tumanninah? Sukunil harakah, sukunil harakatil a'dha. Sukunil a'dha maksudnya semua anggota badan diam. Maksudnya tak bergerak. Kalaulah tengah rokok tu badan semua tak bergerak, tapi tangan ni duk garu lutut, duk gerak. Tak ada tumanninah tu. Sebab apa? Ada anggota tak berhenti. Kecuali anggota yang kecil tu dimaafkan. Anggota yang kecil macam jari, macam telinga tu bergerak ke. Ada 5-6 anggota yang dimaafkan. Jadi banyak orang yang silap masa ni, masa rokok. Dia yang pertama lagi, yang satu lagi yang banyak orang silapnya masa takbir. Takbir silap lah. Ni imam tengah rokok ni. Dia pergi, ni semua sebab nak cepat ni. Dia pergi masuk saf, Allahu Akbar, takbir sekali, terus rokok. Maksud takbir itu takbiratul ihram. Nak takbiratul ihram ni yang kita nak niat ni, Allahu Akbar. Dia kena 2 kali takbir, Allahu Akbar, masuk sembahyang niat tu, baru Allahu Akbar rokok. Ada setengah orang lari Allahu Akbar terus. Masa mana takbiratul ihramnya? Dia kata tu takbiratul ihram campur sekali dengan takbir rokok. Takbir rokok tu sunat, tak wajib. Yang wajibnya takbiratul ihram. Tapi syarat takbiratul ihram mesti dalam keadaan berdiri. Kena habiskan takbiratul ihram Allahu Akbar dalam keadaan berdiri dulu. Betul. Allahu Akbar. Lepas tu baru rokok. Nak rokok tu tak sebut takbir tak apa. Itu sunat. Ini masalahnya Allahu Akbar. Dia sekali tu rokok. Itu salah. Itu satu lagi yang tadi mesti tumakninah bersama imam. Kalau tak dapat tumakninah bersama imam, dia tak dapat rakaat tu. Bila tak dapat rakaat tu, dia kena tambah lagi 1 rakaat lepas tu. Jangan kita anggap kata kita dah dapat rakaat tu. Yang kedua, masalah masbuk ni, masalah solat Jumaat. Solat Jumaat. Solat Jumaat, siapa dia yang kita tak ada masalah sebab kita sembahyang Jumaat awal. Masalah yang sembahyang Jumaat ni bila dia datang lambat Jumaat. Hukum dia, kaedah dia, siapa dapat paling kurang dia dapat rokok sama imam, dia datang sembahyang, imam tengah rokok rakaat kedua Jumaat, dia pun rokok sama imam, sempat tumakninah, maka dia dapat rakaat tu. Dia dapat rakaat 1 rakaat bersama imam sembahyang Jumaat. Orang yang dapat rakaat bersama imam sembahyang Jumaat, dia hanya perlu tambah 1 rakaat lagi sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat 2 rakaat. Jadi dia dapat rakaat yang kedua. Habis imam bagi salam, dia bangun tambah 1 lagi. Itu untuk orang yang dapat rakaat. Orang yang tak dapat rakaat, dia mai lambat Jumaat, orang dah sembahyang, imam dah baca tahiyat akhir, dia pun niat saja aku sembahyang Jumaat, dia pun duduk tahiyat akhir. Bila bangun, dia tak boleh tambah lagi 2 rakaat, dia kena tambah 4 jadi sembahyang zuhur. Sebab apa? Dia tak sembahyang, dia tak dapat rakaat bersama imam. Tapi niat tadi niat sembahyang apa? Niat sembahyang Jumaat, tapi sembahyang zuhur kena buat 4. Bila dia niat, masa dia nak takbir tu, imam tengah tahiyat akhir Jumaat, dia saja aku sembahyang fardu Jumaat ikut imam, dia pun duduk tahiyat akhir. Bila imam bagi salam, dia kena tambah 4 rakaat. Kena tambah 4 rakaat sebab apa? Dia tak dapat 1 rakaat bersama imam. Orang yang tadi yang dapat rakaat bersama imam, dia dapat 1 rakaat. Dia bangun, dia tambah 1 rakaat lagi. Datang lagi seorang kawan dia yang lambat juga. Imam dah habis sembahyang, tinggal kawan dia seorang ni tengah nak habis 1 rakaat Jumaat. Kawan dia ni pun ikut yang tadi yang dapat 1 rakaat tu. Dia ikut jadi makmum. 1 rakaat bersama imam dia dapat bersama yang kawan yang jadi makmum ni. Orang ni hanya perlu tambah 1 je. Sebab apa? Dia sempat sembahyang 1 rakaat bersama orang yang dapat sembahyang Jumaat. Jadi dia pun boleh tambah 1 rakaat lagi. Kalau datang orang ketiga, keempat, kelima pun ikut yang dapat 1 rakaat ni dapat. Semua dapat
tambah satu rakaat sahaja. Beza ni nak cerita dari segi hukum fiqh, dari segi orang yang nak dapat rakaat ni. Sebab apa kadang-kadang kita ni mungkin terlepas pandang ataupun keliru. Yang penting tumakninah tu. Kalau tak dapat tumakninah, sekitar Allahu Akbar, tak sampai Allah Akbar rukuk, imam pun sami Allah liman hamidah. Itu tak sempat tumakninah. Kena tambah je lah satu rakaat. Tak payah aku dapat ke tak rakaat, tambah. Sebab apa? Memang kita tak dapat. Kalau dapat ni Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia rukuk tu imam tak bangun lagi, baru dia bangun sama imam, itu dia dapat rakaat. Itu sebuah ringkas lah tentang apa, masalah idrakil rakaat, dapat rakaat. Satu lagi tentang perhatian saja untuk tambahan. Untuk sembahyang Jumaat tu mesti wajib bagi makmum. Kita imam seorang sembahyang Jumaat. Makmum kena niat makmum dalam takbir, mesti. Dia sebenarnya bila kita nak usolli ni, kita sembahyang biasa, usolli fardhu zuhur arba'a raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Dalam hati niat, sahaja aku sembahyang fardhu zuhur makmum kerana Allah Ta'ala. Yang wajibnya niatlah hati ni 3 lah. Sahaja aku sembahyang fardu, sahaja aku sembahyang satu, fardu satu, zuhur satu, 3. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur, Allahu Akbar dalam hati. Yang makmuman tak sebut dalam takbir pun tak apa. Sebut lepas takbir, tengah baca iftitah boleh, tengah baca Fatihah boleh, aku ikut imam boleh, tak ada masalah, sah sembahyang. Kecuali dalam sembahyang Jumaat tak boleh. Sembahyang Jumaat mesti makmuman sebut dalam takbir Allahu Akbar, sahaja aku sembahyang fardu Jumaat, ikut imam. Dan imam pun sama juga, dia mesti niat jadi imam semasa dalam takbir. Kalau dia niat lepas tu tak boleh. Sebab apa? Sebab sembahyang Jumaat wajib berjemaah, tak ada sembahyang Jumaat seorang-seorang. Jadi dia kena niat dalam takbir. Itu saja yang boleh kita sampaikan pada pagi ini. Kita ambil pengajaran pada hadis ni. Ni alhamdulillah, hadis ni walaupun diterang jangan berlari, jangan berlari ketika nak solat, ini khas ditujukan kepada orang yang memang kaki masjid lah, yang jaga solat. Kalau dia tak jaga solat, dia tak lari nak ni. Cuma Rasulullah nak kata baguslah, Rasulullah kami ni mai semayang, kami ni nak semayang cepat, bagus. Cuma nak lebih elok lagi, mai semayang awal, tak ada masalah nak lari-lari ni. Yang kedua, kalau datang lambat pun datang dalam keadaan tenang, jangan tergopoh-gopoh. Jadi semoga dengan apa yang kita dengar pagi ni dapat kita amalkan, walaupun sikit, walaupun kecil kita rasa, tapi benda ni diambil berat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu saja untuk pagi ni. Apa yang kurang daripada saya sendiri, yang lain semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dapat apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbana shighara wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'allimina wal mu'allimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Subhana rabbika wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.